Waka Extra dibawakan khas oleh Sani Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. Selamat menonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semua, apa khabar? Minggu ini kita jumpa sekali lagi. Kalau minggu lepas, contoh tu masuk ni tak nak itu. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Okey, sihat Sihat, Alhamdulillah. Awak sihat? Sihat. Berminggu-minggu makin muda ni. Alhamdulillah. Awak muda orang doakan cakap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh? Ui, mentang-mentang nak masuk bulan Ramadan ni kan? Yes, next week. Alhamdulillah, yes. Ya, kita dah prepare semua dan nampaknya ada something yang dah pun menunggu kita. Apa tu? Tu? Minggu lepas kita dah buat satu tu kan? Betul. Pasal apa tu yang dia ingin eratkan silaturahim. Betul. Mungkin itu anaknya. Ini mungkin kita salah kan? Dulu cakap mungkinlah anaknya tu nakal sikit, tak ada rumah ke, keluar rumah ke mungkin. So dia pergi jumpa apa sin? Kahin. Dia jumpa kahin untuk minta bantu pada kahin. Kan bagus untuk betul-betul. Betul. Tak maaf Betul. Lepas tu dah gitu, ni pula ada satu ni juga. Menurut Ustaz apa? Yang tadi untuk anaknya kan, tapi ini untuk dia punya suaminya. Sama orang. Sama orang. Sama. Suaminya naughty ke? Tak tahu. Tapi lain. Astaghfirullah. Yang minggu lepas punya is kering. Tapi ini basah. Ya, minggu lepas anak dia. Yang buat isteri. Mak dia. Oh, mak dia. Mak kepada anak dia. Tapi ni suami. Untuk suami. Yang buat isteri dia. Isteri dia, saya. So, isteri dia tu mak kepada budak tu. So, dia buat untuk dua orang. Ya. Satu ada kes juvenile. Yeah. Another one ada kes. Wallahualam, tak tahu. Tak berani untuk cakap. Ya, kita sekadar. Ya. Tapi ini nampak macam agak teruk sikit. Teruk ya? Ya. Sebab Ada tak tahu bonjol-bonjol kalau jelas tengok. Tak ada punya ini dia macam ada gambar macam mata X habis dengan mulut. Ni tengok. Tak nampak. Kerang. Tu rambut atas. Ni. Oh, tu mulut dia betul. Nampak? Macam doll Macam voodoo doll lah. Nampak tak? Di sebab dia. Cakap pasal ni kan Ustaz tunjuk-tunjuk gini orang cakap, alah buka lah. Kita dah bersepakat untuk minggu ni, minta maaf lambat banyak, kita tidak akan buka botol ni. Botol minggu lepas, bila kita buka, kita pun rasa ninong-ninong. Cameraman pun dah, Hidayat pun dah ninong-ninong. Minggu ni dia sihat sikit. Jadi nak buka balik benda ni, takut kita ninong-ninong balik. So lagipun dalam kontainer ni, botol ni dia macam berair gitu. Jadi kita takut nanti tak tahu bau apa. Saya takut apa tau? Takut dalam contohnya ada najis-najis ke. Kan? Itu je actually ya. Takut nanti satu studio ni pula kan? Apa dia? Yelah, bau-bau satu studio. Bau-bau lah, yalah. Busuk. Lepas tu sini pun ada gambar juga. Gambar tu tak nampak, dia terbalikkan begitu saja. Ada bungkusan lagi satu kecil tu Ada dua bungkusan kat situ. Ya. So ini pun tujuannya untuk kata orang tu ke dia nak ikut dengan cakap dia. Tak tahu lah, saya rasa macam dia nak ikut. Mungkin kalau macam ikut cakap dia pun sama juga. Tetap bahagian sihir juga. Ya. Sebab kita memaksa orang. Begitu bukan hanya itu sahaja. Kadang macam ilmu pelet pun sama. Ya. Macam minyak-minyak ni, minyak pengasih ke, minyak bulu perindu ke apa. Maknanya kita memaksa orang untuk suka kita. Maknanya kita atas kehendak kita sendirilah. Itu tak boleh seperti itu. Semua yang tentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menggerakkan semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Minta dengan Allah.
Kenapa kena minta benda-benda seperti ini? Bukan kita selalu minta ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Jadi dalam doa dia kata wahai yang membolak-balikkan hati. Makna wahai membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hati-hati kami di dinik, iaitu di agamamu ya Allah. Urusan agama sahaja kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apalagi benda-benda yang seperti keluarga, harta, anak-anak, semuanya masih di bawah lagi dia punya derajatnya daripada agama. So yang agama saja kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, takkan yang benda-benda lain semua kita tak minta dengan Allah. So minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sendiri akan bantu. Dan diharapkan, yelah, minta maaf banyak, kita tak akan buat unboxing sebab kita dah bagi tahu orang, nak tahu jumpa minggu depan, takut orang cakap menipu lah korang gini. Ya. So, minta maaf banyak, kita dah sebulat suara untuk tidak buka ni lah. Boleh Hidayat Ya. Kan Hidayat pun nak sebuka. Oh, Hidayat minta sebuka lain. Dia cakap, dia tunjuk kat belakang, dia tunjuk dia nak gitu. Okey, apa yang dia tunjuk tu Ustaz? Boleh Okey, kita... so memandangkan kita tak buka yang ini, tapi jangan risau, kita akan berikan yang lebih dahsyat lagi lah sebetulnya. Dah satu botol buka pening dia kasih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi daripada ni. Pasal ni masalah ada air. Saya tak tahu ni air apa. Itu yang saya macam malas nak buka tau actually. Bukan malas pasal kita tak nak ajar orang, tak. Tapi malas because takutnya macam ada benda-benda najis-najis yang ada. Dan kita punya office kan, kita make sure kita punya office ni clean, tak ada najis-najis dan lain-lain. So ni kita tepikan je lah dulu. Okay, minta maaf ya semua. Diharapkan dah gambar dah close up kat sini, tahulah dah nampak benda apa-apa. Okay, ni yang bonjok tadi. Itu kan, satu bonjok satu. Lepas tu ada bonjok dua. Lepas tu yang itu gambar. Oh, ni pegang tak apa Ni gambar. Untuk yang next. Yang ini gambar. So wow, tarikh lahir dia 57, tahun 57. Dah tua orangnya. Habis anak dia tahun 1993. Itu mungkin yang paling bungsu. Mungkin. So, patient kita siapa ni sekarang Ustaz? Patient kita adalah... Patient? Bahasa Melayu, patient. Patient kita adalah Michael Jackson. Itu bukan bahasa Melayu, itu pelat. Patient. Oh, sebelum tu kita tutup dulu. Oh, tutup dulu. Okey. Macam mana yang saya dah minggu ajarkan? lepas kita kena baca bismillah. Kita tutup. Tutup bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Ingat ya. Bukan nak buat gini je tutup, tapi kat rumah tu kalau nampak makanan terdedah ke apa tu semua, okey, anak-anak kecil ingat abang nak cakap, kalau nampak makanan terbiar gitu, goreng pisang ke, tidbits ke, ambil tisu, tutup bismillahirrahmanirrahim, tutup makanan tu. Nanti lalat semua masuk kan. Bantal busuk dah ada keluarkan. Masih hot and fresh. Hot and fresh. Tapi ini saya dah neutralize. Saya dah spray kan, yes. Ni kira kan sama? Sama orang. Sama orang? Yes. So... makin besar pula keluar. Jelas lagi. So, ni masih lagi diikat lagi. Yang 786 tu, memang kita selalu nampak 786, kedai makan pun 786, ada orang disuruh zikir pun 786, dan ni pun ditaruh 786 juga. Apakah macam mana nak susun ayat ni? 786 ni apa? Wallahualam, saya pun tak tahu. Kesinambungan dia, apa makna? Saya tak tahu. Dan saya cari dalam kitab-kitab pun kira untuk para ulama ruqyah pun tak ada. Lebih dari 786 ni. Ada makna tak ada? Wallahualam. Mungkin 7-nya apa, 8-nya apa, 6-nya apa, mungkin begitu kot. Wallahualam, saya pun tak tahu. Sebab kan rap pun dengar, kira begini, 786, kita ada juga rap 786, sebut nama 786, ada? Ada. Tak adalah. Yang ada yang ini 2 plus 2, 4, quick maths. Itu je kan? Itu yang ada itu. Okay. Yang ini tak tahu lah. 7 plus 8, 6. Quick maths. So, kita buat unboxing. Yang Okay. ini minta maaf, kita tak akan unboxing dia. Skerap. Kita skerap pop. Tepi. Pom. Okey. Saya pun nak pakai juga pasal takut berabuk dalam. Skerap pop.
Nak tahu dekon tu nak buka ni ada lagu lah. Segeru papa. Oh, boleh pen knife. Oh ya? Boleh. Thank you. Okay, bismillah. Okay, untuk sebelum itu kita buka. Oh, sekejap. Baca Fatihah. Ni. Yes, Si unboxing pula. Unboxing? Sebelum kita unboxing ni. Kan? Ya. Tujuan dia pun sama juga Allah alam, tapi itulah dia punya itulah. Bila saya ruqyah, saya confiscate semua. So dia dah simpan ni dah bertahun actually. Ni dia sembunyikan kat mana ni? Almari bahagian atas. Oh, jadi orang tak nampak Yep. Okey. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Okey. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. So nak buka? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Okey, so sebelum apa-apa tengok daripada atas sini dulu. So ni benda lembut Ish. Okay. Wow. Tak ada. Saya cakap wow ni. Okay. So benda ni lembut tapi dalam ni macam ada keras sikit. Tapi lembut lah. Lembut macam bantal. Okay. So 789 wallahu alam, saya tak tahu apa tu 789. Then ini sama macam last week. Yang di mana yang kita tengok adalah Allahus Samad, which is dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Ngantuk ya bang ya? Tengok YouTube tau. Dia boleh menguap. Baik sekali. Selamat pakai mask. Ingatkan boleh tak cover. nampak. Bunyi tetap sama. Dia nak nyaut tapi dia okey. Dia nak nyaut tapi dia tak menguap. Okey. Maafkan kita ya. Ya, maafkan kami. Okey, so ini ada love macam gini. Okey. So saya tak boleh sebutkan nama-nama dia. So ada R, ada MS, ada ML, ada N. So R adalah dia punya nama isteri tu. Nama orang tersebut. Kemudian MS nama anak dia. MS ada nama anak dia. Then yang ML MS nama suami dia, ML nama anak dia, N Nur apa nama anak dia. Kan? So dia jadikan macam ginilah, macam heart shape, maknanya hati mereka terus bersatu lah. Itu yang saya. Tapi dia yang kontrol nampaknya gitu kan. Ke atas lah. So macam gitu. So wish. Okay. So kita buka kat atas sini ke kat sini? Baru dah pindahkan. Atas sini Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Since yang dah pegang gunting dah yang ni. Dah boleh terus. Bismillah. Atas sini. Weh, Suzairi buka lah. Bismillah. Dah baca Ustaz, dah mati. Okay.
Dah. Okey. Dia dah buka. Ni baru dia punya ikatan dia. Okey, dan kita tengok di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Berdegup jantungku. Okey. Ni kasih you all tengok dulu lah. Kita bawa kat bawah boleh? On the meja? Pasal ni dia tak boleh. Tak boleh apa? Buat gitu je lah. Okay. Oh, lomak. Apa ni? Wallahualam, saya pun tak tahu. Okay. So, kain kuning seperti ini banyak sekali dipakai oleh kahin-kahin. Maaf kata, ataupun bomoh-bomoh, ataupun perubatan-perubatan yang mungkin bukan secara Islami. Kain kuning selalunya seperti itu. Saya rasa Ustaz ni mungkin pakaian dorang. Sebab sini nampak macam baju kat sini. Bukan? Wallahualam, nanti kita tengok. Ustaz punya tenaga penting. Bismillahirrahmanirrahim. Macam main lempar gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyik susah nak demo. Bismillahirrahmanirrahim. Rai kayu Dia kan? macam nak dah melekat No. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan baju? Baju. Ada kata R ni. Mungkin baju tu lah. Oi oi. Oh, apa tu? Pet? Tak, Bukan? ini macam wafak ah. Apa? Terpanjat sekejap. Tu kain baju dia mungkin. Ada baju lagi. Anak-anak punya baju. Bukan. Ini dress. Ini t-shirt. Ya. Ya. Ini Hai. pun t-shirt. Nampak? Nampak? Yang tadi macam tadi ada wafak tu mana? Kat bawah sini. Sama. Wafak Al-Ikhlas. Katanya cerita apa? Doa apa? Doa mengelakkan segala bahaya. Padahal ini yang bahaya ni. Ni pun sama dengan tadi. Tengok dah jadi warna coklat. So ni semua baju-baju lah. Hai. Ni dress, nampak bling-bling. Ni t-shirt. Ni pun t-shirt. Ni mungkin bekas pakaian anak-anaknya. Bekas pakaiannya. Ya. Jadi benda-benda macam ini pun boleh dipakai juga sebetulnya. So maknanya benda-benda yang selalu dipakai oleh korban ataupun benda yang orang yang dipakai untuk pelet ataupun untuk disihir dan lain-lainnya, boleh pakai benda-benda seperti ini. So ini pun boleh juga dipanggil sebagai buhul juga ataupun benda yang dipakai untuk santet ataupun untuk kita hantar ke orang dan lain-lainnya. Okay. So you all judge sendirilah. Apakah ini termasuk ajaran Islam
yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita untuk kita lakukan. Do you think so? I don't think so. Betul? Yeah. Oh, English No, it's okay. Ya. So saya tak rasa ini benda yang diajarkan oleh Nabi SAW ataupun para ulama ruqyah yang lain. So macam ini pun boleh pakai. So apa sahaja yang pernah dipakai oleh seseorang itu boleh dipakai untuk santet ataupun dipakai untuk sihir. So di antaranya yang paling masyhur sekali, yang paling popular sekali adalah, pertama adalah dia punya rambut ataupun kuku. So you ada rambut orang tu, kuku orang tu, mudah saja untuk menyihir orang tu. Kemudian yang kedua adalah foto. Yang ketiga adalah nama dan juga nama maknya. Kenapa dipanggil sebagai, kenapa minta nama maknya biasanya? Kalau ada orang yang ketika kita nak minta tolong untuk ruqyahkan ataupun tolong tengokkan ataupun kita minta orang tu untuk obatkan, kalau ada orang tu minta dengan nama mak sekali, hati-hati. Sebab apa? Itu biasanya adalah amalan-amalan kahin ataupun tukang-tukang sihir, maaf kata. Seperti itu. So tak boleh, jangan kasih. Okay? Kenapa dinisbatkan kepada mak? Disebabkan kalau kita tengok, maaf kata so kita tengok dalam syariat Islam, jika seseorang itu mempunyai anak ikut dalam syariat Islam, maknanya adanya pernikahan. Jadi anak tersebut akan dibinkan kepada bapaknya, betul? Contohnya kita ambil Abu bin Juraimi contohnya. Abu bin Juraimi. Itu maknanya anaknya itu adalah anak yang hasilnya daripada pernikahan. Tapi kalau contohnya dalam hukum Islam, kalau seseorang anak itu, dia mempunyai anak tanpa adanya pernikahan. Anak di luar nikah gitu. Maknanya anak luar nikah. Maka apakah boleh dibinkan kepada Juraimi tu, si Abu tu? Tak boleh dibinkan kepada Juraimi. Sebab itu tidak termasuk dalam kategori anak dalam perkahwinan Islam. Jadi macam mana dia akan binkan kepada siapa? Binkan kepada maknya. So contohnya nama maknya Junainah. So dia akan jadi Abu bin Junainah. Menunjukkan bahawasanya anak itu adalah anak luar nikah lah istilahnya, ataupun tidak masuk dalam syariat Islam. So kalau ada orang yang minta seperti itu, maknanya dia telah menghina kita sebetulnya. Dia jadikan kita dalam kategori anak luar nikah. So begitu. Ini bukan kita nak kenakan anak luar nikah ke, tak. Kita hanya mengajarkan sahaja apa yang biasa mereka lakukan. Bukan kita yang menghina, tapi mereka yang menghina sebetulnya. Okay? So cakap pasal anak Alika ni, taruhlah macam of course lah, benda gini kan macam memalukan. Betul? Betul. Habis dia nak, apa kata orang tu, secret, rahsiakan. Tak nak bagi tahu anaknya yang dia merupakan anak di luar nikah. So seumur hidup dia binkan nama bapaknya. Jadi macam mana keadaan tu kalau dia dah kahwin? Macam mana tu? Faham tak? Faham. Dosa ke tidak? Macam mana? Yalah, of course lah kan. Tapi macam mana tu Ustaz? Of course lah. Memang dosa dan haram sebetulnya. Even dalam hadis Nabi SAW pun dikatakan janganlah engkau binkan kepada yang bukan bapakmu. Jadi adakah itu ditanggung oleh of course lah, daripada parents lah. Sebab itu kalau boleh ubahlah. Ataupun kalau nak letak juga contohnya nama bapak ke apa kan. Biar kadang-kadang ada orang yang nampak dia ni tak ada binti tiba-tiba ini. So boleh contohnya macam tadi kan. Ahmad, contohnya Ahmad bin Abdullah gitu. Ataupun nama bapaknya tadi siapa? Juraimi. Contohnya Abu Juraimi. Without the bin. Sebab bin tu maknanya ibn, maknanya anak kepada. Ataupun binti, anak perempuan kepada. So jangan pakai bin. Tiba-tiba terperanjat. Apa tahu, saya kau punya nama, saya tak pernah taruh bin. Tak kisah. Sebab saya nak stylize kan. It's okay, kan? Tak ada masalah. Sebab itu adat daripada, memang Melayu ni kita ambil adat kepada Yaman. So di Yaman pun kebanyakan mereka seperti itu. Mereka tak pakai bin ataupun binti. Cuman kita kaum Melayu saja yang pakai bin, binti. But it's okay, tak ada masalah. Nak pakai bin boleh, tak nak pakai bin also can. No problem. Kan? Cuma benda-benda seperti inilah tak payah ada macam ini.
Okey, kalau boleh nak eratkan silaturahim, nak rapatkan apa tu semua, kita harus bermula sekali lagi diri kita sendiri dulu. Betul. Okey, perbaiki diri kita sendiri, kitalah menjadi contoh kepada anak-anak kita. Dan satu lagi Ustaz, Maaf kata saya masuk sikit boleh? boleh nak masuk banyak pun boleh. Sebab bila saya datang untuk mengubat orang ni, dia ada gangguan. Dia ada gangguan. Dia ada gangguan. Kalau memang benda ni adalah benda yang baik, takkanlah dia akan menyebabkan seseorang tu mendapatkan gangguan. Tapi dia kena gangguan. Dan gangguan dia gangguan yang lama. Oh. So apa kesudahannya bila dia rasa-rasa dia nak mengeratkan silaturahim? Apakah dia berjaya ataupun Tak, sekarang suami isteri sudah berpisah selama nak masuk 5 tahun tak silap saya. oh, itu dia punya efek dia Yes, betul. So, nampak sebagaimana saya katakan, benda yang tidak ikut syariat Islam, dia akan lama-lama dia akan memudaratkan. Even you all pakai pengasih ke apa semua, you dapat kahwin dengan perempuan tu, dapat kahwin dengan lelaki tu. Maaf kata memang disebutkan dalam kitab-kitab ruqyah juga, tak akan lama. Dia akan awal-awal you buat dia cinta dengan you. Tapi lama-lama dah kahwin apa semua, you berdua akan benci antara satu yang lain. Itulah permainan jin. kan? Mm-mm. Ni Ustaz, cakap Yes. pasal anak luar nikah ni sebelum kita akhiri. Ni dah habis Dah habis. So okey. Saya ambil Sebelum gambar kita dulu, ke anak luar nikah, nak tanya Nak kena update orang tu. ya saya. Mm-mm. Saya nak tanya, macam mana kalau kita kat rumah yang tahu pasal benda gini, dia tahu boleh, yalah dah spray kan Ustaz punya spray tu semua. So benda ni nak dibakar ke, nak dibuang gitu saja ke? Macam Ya, kalau benda-benda macam gini takkan kita nak sok kan. 3 hari sok. Oh, sok. Okey. Rendam. Mana kat tak dia 3 hari. rendam 3 hari kan. So kalau macam ini, kalau nak bakar, kita bakar terus. Dan kalau boleh, jangan bakar dalam rumah. Luar rumah ya. Di luar rumah. Kalau boleh agak jauh sedikit ke, kat mana ke. Yang ni pula? Yang itu? Yang itu. Yang itu, best not to buka lah. Kalau Tak ada. Maksudnya kalau diorang jumpa macam gitu, Mm-mm. kalau diorang jumpa macam gitu, terus diorang boleh buka, rendam nak neutralize ke ataupun terus bakar macam mana? terus bakar je. Kalau biar you tak ini, dan just bakar. Dan bila bakar tu baca ayat kursi sekali. Ya. Apa sahajalah, tak semesti benda-benda macam ini. Even wafak-wafak seperti ini ke apa, just bakar je. Saya baca ayat kursi. Oh, cakap pasal wafat, ada orang email, Pak admin bagi tahu. Ada orang cakap email, okey saya jumpa ni, jumpa tu, nak buat apa. Jumpa paper, wafat nak buat apa. So, diorang nak kena bakar, baca ayat kursi, ataupun diorang boleh just koyakkan, buang. Kalau Boleh. macam jumpa-jumpa wafat ni. Kalau memang ada ayat Qurannya ke apa, kalau you boleh bakar, bakarlah. Tapi kalau let's say tak ada tempat untuk bakar dan lain-lainnya, you rasa macam you takut dan lain-lainnya, then just buang sahaja. Kalau boleh you koyak-koyakkan dululah, baru you buang. Okey. Rasanya dah gitu kan? Ya. Okeylah. Ada apa-apa lagi nak cakap? Dia macam dah blank tau, apa-apa lagi nak cakap. So okey. Tak, saya macam masih tak percaya lagi Macam lah. macam orang masih buat benda macam ini Hmm. Satu lagi Ustaz, taruhlah kalau seseorang itu dia terjumpa wafat kepunyaan yang diamalkan oleh kedua ibu bapanya, macam mana? Macam taruhlah ada gantung kat dinding. So dia sebagai anak, dia dah tengok cerita ni, dia dah tahu. So dia pun macam bersalah. So macam mana dia nak buang benda tu ataupun nak neutralisekan benda tu, nak runtuhkan, nak jatuhkan lah apa benda-benda tu yang ada. Of course lah, best to always inform. Bilang mak ataupun bapaknya yang tampalkan tu. Sebab apa? Dia bukan hanya untuk kita keluarkan saja daripada rumah kita, tapi dalam Islam adalah tentang nasihat dan menasihati. Itu yang paling penting sekali. Sebab itu kita selalu baca surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang bermaksud wal 'asr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi ataupun dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali semua orang rugi kecuali orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, wa tawasaw bil haqq, iaitu yang saling kecuali orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga saling
nasihat dan menasihati antara satu dengan lain tentang yang hak. Di antara yang ini. Kemudian yang akhir adalah watawasau bis sabr, dan juga saling nasihat dan menasihati tentang kesabaran. So yang tadi tentang yang hak ni maknanya kita kena beritahu kepada mereka bahawasanya contohnya kita bilang mak ataupun ayah, ini benda sebetulnya tak diajarkan oleh Nabi SAW ataupun para ulama-ulama ruqyah dan lain-lainnya. Tak ada benda seperti ini. So tidak boleh percaya dengan ada-adanya seperti ini. Sebab apa? Dia akan mengundang kepada kesyirikan. Jadi kalau boleh kita hapuskan, kita hapuskan. So kita letakkan harapan hati kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pada benda-benda yang seperti ini. InsyaAllah. So dan ketiga nasihat tu, nasihatkan dengan cara yang baik. Sebab apa? Dalam Al-Quran disebutkan wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. So maknanya janganlah kalian berkatakan ataupun kepada mak bapak. Maknanya kena dengan cara yang baik. Wa qul lahuma qawlan karimah, dan katakan kepada mereka berdua, ibu ataupun bapa, dengan qaulan, iaitu perkataan yang lemah lembut, yang baik, yang sedap didengar. Jangan sampai kita menasihatkan benda-benda yang ada kaitan dengan agama tapi dengan cara yang salah. Tapi semuanya dengan cara yang baik dan juga tidak menyakiti hati mereka. Kadang-kadang mereka ni ada macam gini, kadang-kadang diorang tak tahu. Kadang-kadang daripada diorang punya mak ataupun moyang yang berikan kan, mereka hanya ikut sahaja apa kata moyang-moyang mereka. So benda-benda macam gini semua beritahu pada mereka adalah benda-benda yang perkara-perkara yang salah dan syirik kan. Itu dia. Ni tadi saya Ustaz tengah buat penerangan, saya tengah check email ni tau. Yes. Ada orang tanya, kita short and sweet, lepas ni kita tutup ya. Dia ingin bertanya, adakah buku Mujarrabat Madinatu Asror dibuat amal? Bukunya Macam ni, memang wafak lah. Dah bekas-bekas dia saya pegang Ustaz. Okey, baik. Okey. Saya pun takut juga handphone. Okey. Ni wafak. Ya. Untuk memperoleh kekayaan. So, ni lah buku dia. Tak ada lagi Tak ada lagi. Itu dia. So maybe you boleh tunjukkan pada dorang kalau boleh zoomkan sikit. Okey, ni dia. Kita tunjukkan di sini ya. Okay. Ni So wafatnya. anything, kalau mungkin ada yang selalu email, selalu tanya ke apa, Ustaz apakah ni wafak? Atau tim puaka boleh tanyakan Ustaz tak, apakah ni wafak ke apa? Ingat, anything yang ada macam any square, circle, triangle shape yang ada selalu ada numbers seperti ini, semuanya adalah wafak. Semuanya adalah wafak. So tak payah nak ragu-ragu ni wafak ke bukan ke. Nampak ada kotak-kotak ke apa, is already wafak already. Numbers, yes. So buku yang dia masukkan saya tunjukkan ya. Inilah gambar dia. Kan? So Alright. dia sebetulnya banyak sekali dalam mungkin tentang asrar di sini. Senang cakap lah, kau nak kekayaan ke, kau nak nak senang ke, kita harus usaha, belajar sungguh-sungguh, dapatkan paper, degree ke apa tu semua, dan yalah ke arah satu bidang yang awak suka. Contohlah nak buat bisnes, makanan ke, F&B ke, IT ke, graphic design ke, apa tu semua. Slowly import export ke apa, pelan-pelan apa yang awak minat tu, dari situ barulah awak boleh dapat kejayaan. Kalau berjaya, maknanya duit tu makin menjadi dan boleh dah dapat kekayaan. Dan kalau dah dapat kaya tu kan, buat macam Ustaz buat bisnes slowly pelan-pelan, lama-lama jadi bukit. Kalau dah berjaya tu, jangan lupalah sedekah kat masjid, sedekah kepada orang. Kita berkongsi rezeki. Ya. So saya boleh tambahkan lagi sikit. So betul kata Suzairi, maknanya perlu ada usaha daripada diri kita sendiri. So untuk mendapatkan kekayaan sebagaimana yang anda hajatkan ke apa kan. So tak semestinya you kena buat macam benda-benda macam gitu, simpan dalam beg duit, nanti duit jadi banyak ataupun duit tak habis-habis dan lain-lain. Tak ada istilah seperti itu. So maknanya kita kena usaha buat macam bisnes tadi ataupun apa sahaja. Bisnes pun termasuk daripada sunnah Rasulullah SAW. Yang mana Rasul sendiri pun ada juga buat bisnes.
Dan para sahabat pun ada buat bisnesnya. So ikuti jejak mereka, ikutilah langkah-langkah mereka. Kemudian yang kedua, mungkin saya boleh tambahkan lagi, jangan lupa taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud takwa apa? Adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa dalam Al-Quran dikatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa sahaja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dia jalan keluar daripada segala masalah, apa sahaja masalah awak, masalah kecil ke, masalah sedang ke, masalah besar. Kalau kita taat, kalau kita takwa pada Allah, Allah akan tunjukkan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya akan tunjukkan jalan keluar, tapi Allah akan tambahkan lagi rezeki-rezeki yang di mana haitsu la yahtasib. Sebenarnya rezeki itu maknanya limpah ruah. Tak putus-putus. Tak putus-putus. Bila kita takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. So siapa sahaja boleh takwa. Tak semestinya kena jadi ustaz dulu, kena jadi ustazah dulu baru jadi takwa. Tak. Takwa ni dia tak kira pangkat, tak kira umur. So siapa sahaja boleh jadi orang takwa. Mungkin yang tengah tengok di sini, penonton-penonton, mungkin mereka lebih takwa daripada kita. So tak semestinya kita berbual kat sini kita orang paling bertakwa. Tak. Kemungkinan you ahli syurga. Kemungkinan you orang yang lebih bertakwa daripada kita. Tapi kita sama-sama lah kita menasihati untuk saling bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja saya boleh tambahkan, insya-Allah. Oh, baik. Baru boleh bernafas. Kita tak buka ni. Ya, okey. Okey, apa-apa pun, itulah dia. Yang penting ada orang, okey, sebelum kita last, sebelum kita habis, ada orang cakap apa tahu? Nampak tak perbezaan bila ustaz-ustaz ni walaupun dia orang apa tu, buat bisnes gini-gini, dia orang boleh beli tu, beli ni, ada kereta, rumah mewah, bla bla bla. Sedangkan kita yang kerja gaji banyak-banyak ni pun tetap macam tak boleh mampu ataupun tak boleh upgrade. So ada orang cakap apa tahu? Wah, nampak tak dia punya bezanya rezeki tu, apa kata orang tu? Ya Allah, apa? Berkat. Berkat, Ya, yes. yeah. So again, mungkin itulah kalau kita dah dapat something, kegunaan kita ke mana, rajinlah. Bersedekah, rajin bersedekah. Kasih. Itu walaupun $2 pun tu considered, ya. Yeah. Ya, saya boleh tambahkan daripada kata berkah tadi daripada Ustaz Suzairi ni. Kiai Suzairi ni. Betul, itu yang diajarkan oleh nenek moyang kita semua. Orang-orang dulu bila ada majlis kahwin mesti ada. Bila ada majlis kahwin mesti ada apa? Kuda kepang. Bukan. Sorry, gurau. Mesti ada apa? Apa tu? Dog gift. Which is we call it berkat. Kenapa dinamakan berkat? Kenapa namakan berkat? Semoga kita dapat berkat. Ya. So maknanya ketika so bila kita kasih kepada orang, maknanya setelah orang tu datang dan lain-lainnya, kita kasih kepada mereka, maknanya suatu sedekah yang boleh berupa apa sahaja. Mudah-mudahan mendapatkan keberkatan. Sebab itu dinamakan benda-benda seperti itu dinamakan berkat. Yes. Dan tanda kita ucapkan terima kasih kepada diorang sama-sama meraihkan hari yang istimewa kan. Yes, betul. Okey, nampaknya kita dah habis ni semua. Betul. Kita dah covered dan 2 hari lagi kita akan sambut bulan Ramadan. Woo. Excited? Of course lah. Ya, betul. Bulan Ramadan ni ada tak orang buat-buat? Ada ke tak ada? Nak tahu? Nanti kita tunggulah minggu depan. Kita akan buka topik. Betul. So, jangan lupa kalau nak merchandise, nak beli barang-barang merch kita ni semua di www.pokersg.com. Ya. Dan mungkin yang nak spray-spray ke, sapu-sapu, spray-spray, semuanya settle. Gitu Is it? Sapu-sapu, spray-spray, dah settle. Dah settle. Okay. So, boleh langsung ke website www.attapsir.com. So, kita ada spray, kita ada balm, kita ada garam, bidara, sabun juga ada. Nanti saya akan keluarkan produk satu lagi. Minum punya. Ada lagi. Nanti orang ada lagi. Idea pula. Tak apa, bulan Ramadan ni saya buat. Okey. InsyaAllah. Okey, tunggukan saja. Nanti kita akan tayangkan di sini. Dan satu lagi, jangan lupa like, share and subscribe dan tekan lonceng. Ya. Tekan lonceng untuk
dapatkan berita-berita terkini. Yes, ataupun mungkin yang mungkin ada pertanyaan boleh langsung ke IG Puaka SG untuk berikan soalan-soalan ataupun nak kongsikan pengalaman-pengalaman ataupun cerita-cerita ataupun gambar-gambar wafak dan lain-lainnya, boleh langsung PM ke Instagram Puaka SG. Okey, ada tak nasihat last untuk kita sit last tak habis ni nak sambut puasa ni. Ada tak nasihat-nasihat? Ada. Sebelum masuk puasa, first thing kita selalu tunggu adalah ketika hari raya baru kita minta maaf. Ya. Tapi kalau boleh sebelum masuk bulan Ramadan kita minta maaf kepada siapa pun, kepada ahli keluarga, saudara mara, kawan dan lain-lainnya. Sebab apa? Bila kita minta maaf kepada mereka, mereka maafkan, maka dosa kita kepada mereka Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Dan ketika dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kita semakin bersih. Yeah. Dan ketika seorang tu ibadah dalam keadaan bersih, maka lebih mudah amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, especially dalam bulan Ramadan. So instead of tunggu hari raya untuk minta maaf dulu sebelum Ramadan. Baru nanti hari raya nak minta maaf lagi, silakan. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkatkan keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum baca Al-Quran, belum boleh lagi pandai lagi baca dan lain-lainnya, you boleh start from now already. Baca Iqra ke ataupun apa sahaja, you start from now. Kemudian yang ketiga, siapkan diri, ketahanan tubuh untuk berpuasa. Sebab kadang-kadang takutnya yang tadinya kita jarang sekali berpuasa di luar bulan Ramadan, nak masuk bulan Ramadan kita rasa macam the first day, second day very weak, lemah dan lain-lain. So daripada sekarang dengan makan makanan-makanan sunnah, biar daya tahan tubuh ni kuat, insyaAllah. Ingat jaga pemakanan anda semua. Yang best sekali sahur nanti tu 7 biji kurma dengan susu suam. Ya. Mulakan dengan tu lah. Betul. Sahur dan juga buka. Dan bila buka nanti jangan lupa apa Ustaz cakap, doa. Doa yang baik-baik sebelum kita mulakan ataupun kita makan benda-benda dekat sana. Ya, Okey. Dan itu saja Ustaz. Yes. Minta maaf tersilap. Itulah, saya pun minta maaf kalau ada salah silap apa-apa daripada segi percakapan ke perlakuan saya. Saya pun minta maaf lah kepada penonton-penonton Puaka kalau ada salah silap daripada kata-kata saya ataupun dari perilaku, saya minta maaf banyak-banyak. Ya, dan kami semua daripada tim Puaka ingin ucapkan selamat berpuasa pada semua dan minta maaf banyak sekiranya ada kekurangan dan kekhilafan dari kami. Dan kita jumpa minggu hadapan di waktu dah hari sama. Nak ada ke? Kita break sudah lah Kita break sudah 1 bulan. Tak payah ada Puaka, tak payah ada Puaka Extra, Puaka Special, tak payah. Kan? Better kan? Kita rest. Nak? Tapi ini kesian penonton-penonton macam mana? You tulislah kat bawah nak ke tak nak. Kalau tak nak, kita rest. Kalau nak, betul. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye. Puaka Extra tadi dibawakan khas oleh Sunny Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. See you next week ya guys.